Hai, nama saya Nuzidin Ilma. Hai, nama saya Atira Rizwani. Hai, nama saya Saza Nur Izzah binti Zaaba. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syariza. Dan hai, Assalamualaikum. Nama saya Mazrina binti Mustafa. Pendidikan di Malaysia merupakan proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus. Negara Malaysia mempunyai bangsa yang berbilang kaum iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, orang asli dan sebagainya. Pada tahun 2020, Malaysia digempakan dengan wabak COVID-19. Pendidikan secara atas talian telah dijalankan untuk mengurangi kes COVID-19. Kehidupan orang asli yang hidup secara terasing dan tinggal di kawasan pedalaman perlu dititik beratkan oleh kerajaan. Keadaan semasa yang memerlukan capaian internet dan gadget untuk menghadiri kelas secara atas talian sememangnya memberikan beban terhadap ibu bapa orang asli. Mengikut kajian, 95% pelajar di kampung Sungai Raya terpaksa berhenti belajar berikutan masalah menyediakan pembelajaran melalui internet. Jadi saya akan membentangkan tentang bahagian 2.0 iaitu penyataan masalah. Jadi di sini kita ada 5 penyataan masalah yang dapat saya huraikan. Yang pertama adalah tahap penerimaan komuniti orang asli terhadap pembelajaran dalam talian. Seperti yang kita tahu, negara kita telah dilanda dengan wabak COVID-19. Bukan sahaja negara kita, malah satu dunia turut merasai kesannya. Jadi, komuniti orang asli yang dahulunya menerima pembelajaran kini agak sukar bagi mereka kerana telah bertukar 100% kepada pembelajaran dalam talian. Dan ini telah membawa pada penyataan masalah yang kedua, iaitu tiada lagi aktiviti pembelajaran secara bersemuka ataupun fizikal. Maka tiada lagilah guru-guru yang bakal mengajar mereka dan telah digantikan dengan teknologi sepenuhnya. Selain itu, soal wang ibu bapa bagi menyediakan peranti elektronik. Apabila sudah belajar secara dalam talian, maka perlulah untuk memiliki gadget. Tetapi permasalahannya timbul apabila majoriti antara komuniti orang asli tidak mampu untuk menyediakan alatan canggih itu untuk anak-anak mereka. Seterusnya, capaian internet. Capaian internet pun menjadi masalah utama apabila komuniti ini kebanyakannya berada di lokasi hutan. Maka bukan sahaja capaian internet, signal telefon pun kadang-kadang tiada. Dan akhir sekali adalah persekitaran tempat orang asli yang tidak kondusif. Assalamualaikum. Tajuk perbincangan hari ini adalah tahap penerimaan masyarakat orang asli terhadap pembelajaran dalam talian. Tujuan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengukur tahap keberkesanan pembelajaran dan pengajaran melalui kaedah atas talian terhadap pelajar, khususnya kepada masyarakat orang asli. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan orang asli terhadap pembelajaran atas talian. Yang kedua, mengkaji kemudahan pembelajaran atas talian dalam kalangan masyarakat orang asli. Yang ketiga, mengkaji tahap penerimaan anak-anak orang asli terhadap pembelajaran atas talian. Antara persoalan kajian yang dikemukakan adalah seperti berikut. Sejauh manakah tahap pengetahuan orang asli terhadap pembelajaran atas talian? Adakah kemudahan pembelajaran atas talian dalam kalangan orang asli mencukupi? Bagaimanakah tahap penerimaan anak-anak orang asli belajar secara atas talian? Metodologi kajian. Reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan ialah kaedah mengumpul maklumat dengan bertanyakan satu set soalan kepada satu sampel individu yang dipilih daripada populasi yang hendak dikaji. Mendapatkan responden. Kajian ini menggunakan persampelan bukan probability, iaitu teknik persampelan bertujuan menjawab objektif yang diutarakan oleh pengkaji. Seramai 37 orang responden terdiri daripada pelajar orang asli yang menghadapi pembelajaran atas talian di Malaysia telah menjawab borang soal sidrik melalui atas talian. Antara ciri yang diambil kira semasa proses mendapatkan responden adalah responden merupakan pelajar
orang asli yang menghadapi pembelajaran di atas talian pada masa kini. Prosedur mendapatkan maklumat. Maklumat yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaji selidik atas talian. Soalan kaji selidik atas talian telah dibentuk untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kesediaan pelajar dalam menghadapi pembelajaran atas talian sebagai norma baharu, dan pelajar mempunyai kemudahan dan kelengkapan peralatan yang diperlukan untuk menghadapi pembelajaran atas talian. Instrumen kajian. Instrumen yang digunakan ialah berbentuk borang kaji selidik. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah soalan yang ringkas dan padat serta mudah difahami. Oleh itu, soalan-soalan sebegini selalu diamalkan dalam pembinaan borang kajian dan diaplikasikan untuk kajian ini. Cara pengumpulan data. Data dan maklumat untuk kajian ini dikumpul melalui kaedah kaji selidik. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini merupakan satu set soalan selidik yang mengandungi 31 soalan mengenai tajuk kajian. Kaedah kaji selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang penduduk orang asli. Memproses dan mempersembahkan data. Setelah semua data dikumpulkan, pengkaji membuat analisis data. Analisis data merupakan kaedah deskriptif dalam bentuk peratusan dan kekerapan. Analisis dilakukan apabila memperoleh data dari soal selidik yang disediakan. Tahap analisis dicapai apabila data yang diperoleh ditukar kepada angka dan data tersebut juga dianalisis dalam bentuk carta pie dan peratusan. Seterusnya adalah 2.0 dapatan data. Jadi dapatan data ini terbagi kepada dua lah, iaitu dapatan demografi dan dapatan objektif. Dapatan demografi ini adalah tentang maklumat responden, iaitu kita bertanyakan tentang umur, jantina, negeri tempat tinggal dan kawasan tempat tinggal. Yang kedua pula adalah tentang dapatan objektif, iaitu soalan-soalan yang bakal ditanya kepada responden, iaitu berkaitan dengan objektif. So, objektif kita ada 3. Boleh saya katakan di setiap ketiga-tiga objektif ni terdapat 10 soalan masing-masing. Macam objektif pertama ada 10 soalan, objektif kedua ada 10 soalan dan objektif ketiga ada 10 soalan. Tapi yang keempat ni tak termasuk dalam objektif. Kami sengaja tambah untuk mengetahui tentang pandangan dari responden. Okay, so kita pergi kepada objektif yang pertama, iaitu tahap pengetahuan orang asli terhadap pembelajaran atas talian. Jadi antara penyataan yang telah diberi kepada komuniti orang asli untuk melihat sejauh mana mereka bersetuju adalah pernyataan seperti saya boleh menerima perubahan teknologi dalam pembelajaran atas talian dan lain-lain lagi. Seterusnya, objektif tentang kemudahan pembelajaran atas talian dalam kalangan orang asli. Jadi, pernyataan-pernyataan yang telah diberi seperti peranti yang saya guna pakai semasa kelas berlangsung adalah sesuai. Seterusnya, capaian internet di kawasan kediaman saya baik dan lain-lain lagi. Dan objektif yang terakhir adalah tahap penerimaan anak-anak orang asli belajar secara atas talian. Antara pernyataan-pernyataannya adalah pembelajaran atas talian ini memberikan bebanan kepada saya. Saya berasa lebih bermotivasi mengikuti pembelajaran dalam talian. Dan contoh yang terakhir adalah saya berasa selesa dengan suasana pembelajaran dalam talian tanpa rakan di sisi. Baiklah, yang terakhir adalah pandangan responden mengenai isu ini. Soalan yang telah diajukan oleh kami kepada responden adalah, siapakah pihak yang bertanggungjawab dalam meningkatkan tahap penerimaan orang asli terhadap pembelajaran atas talian? Maka terdapat beberapa jawapan yang sama antara responden seperti pihak kerajaan, institusi pendidikan dan menteri pendidikan. Dan sebab-sebab yang mereka berikan adalah kerana golongan ini mempunyai kuasa, berpengaruh dan mempunyai peruntukan yang besar untuk meningkatkan tahap pembelajaran atas talian dalam kalangan komuniti orang asli.
Perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran telah menjadi kebiasaan bagi semua pelajar dan guru, yang sudah pastinya akan memberi kesan kepada mereka yang terlibat. Majoriti responden yang menjawab peninjauan dan masalah selanjutnya ini merupakan mereka yang menjalani pembelajaran atas talian. Menurut dari hasil keputusan kajian dari objektif yang pertama, masih terdapat pelajar yang suka beradaptasi dengan pembelajaran atas talian. Salah satu faktor yang menyumbangkan masalah ini adalah kerana melalui pembelajaran atas talian, para pelajar suka untuk mendapatkan bimbingan dari tenaga pelajar secara bersemuka yang boleh mengurangkan ketidakfahaman bagi sesuatu subjek. Sebanyak 29.7% majoriti pelajar dapat menerima perubahan teknologi dalam pembelajaran atas talian. Namun, terdapat pelajar yang masih berusaha untuk beradaptasi iaitu sebanyak 16.2%. Pihak yang bertanggungjawab seperti kerajaan perlulah menitik beratkan masalah ini supaya para pelajar dapat menuntut ilmu dengan selayaknya. Seterusnya, salah satu masalah yang masih belum dapat diselesaikan ialah masalah pembelajaran atas talian tanpa bimbingan guru secara fizikal. Difahamkan bahawa majoriti pelajar tidak mampu untuk belajar secara maya merasakan bahawa pembelajaran atas talian kurang berkesan untuk mereka fahami secara sepenuhnya. Walau bagaimanapun, dengan adanya pembelajaran atas talian, mereka dapat menambahkan pengetahuan mereka terhadap bidang ICT. Peningkatan ilmu mereka dalam bidang ICT secara tidak langsung dapat membuatkan mereka lebih cepat untuk memahami subjek-subjek melalui atas talian. Objektif kedua yang menjadi masalah yang dihadapi oleh mereka adalah melibatkan masalah internet. Tidak kira berkaitan capaian internet maupun kemahiran mengakses internet, kedua-dua masalah ini menjadi kebimbangan terutama kerana internet merupakan perkara paling penting untuk menghadiri pembelajaran atas talian. Kerajaan perlulah mencari inisiatif bagi pelajar orang asli yang tidak mempunyai kemudahan pembelajaran yang mencukupi seperti peranti supaya tahap pendidikan di Malaysia dapat dipertingkatkan dan dimajukan. Sebahagian besar daripada mereka juga melanggani data bagi menghadiri kelas. Pembelian data semata-mata menghadiri kelas atas talian memerlukan kos yang banyak apatah lagi di zaman pandemik ini. Seterusnya, melalui objektif ketiga dapat disimpulkan bahawa majoriti anak orang asli menyediakan kelengkapan gadget untuk menghadiri kelas atas talian. Namun begitu, mereka merasakan pembelajaran atas talian memberi bebanan buat mereka. Jika pembelajaran atas talian merupakan sebuah beban, ini dapat membuatkan mereka kurang bermotivasi untuk melanjutkan pelajaran dengan bersemangat apatah lagi melalui pembelajaran atas talian secara tidak langsung tidak memudahkan mereka untuk bergaul dengan rakan sebaya. Pelaksanaan SOP yang ketat juga menyebabkan mereka tidak dapat menjalani kelas secara bersemuka demi mengurangi risiko tersebarnya wabak COVID-19. Kesimpulannya, pembelajaran atas talian memberi kesan yang hebat bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian masalah daripada pihak berkuasa dan bertanggungjawab amat diperlukan bagi memastikan pembelajaran atas talian bagi masyarakat orang asli dapat dilaksanakan dengan lancar. Sebagai contohnya, pihak berkuasa boleh memperbaiki infrastruktur yang dapat menyelesaikan masalah capaian internet bagi perkampungan orang asli. Peranan NGO dalam mengetengahkan suara masyarakat orang asli juga amat dihargai kerana melalui badan-badan NGO, ramai rakyat Malaysia dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh orang asli. Oleh itu, adalah disarankan untuk seluruh rakyat Malaysia bersatu padu dalam mengurangi beban masalah masyarakat orang asli di Malaysia. Terdapat beberapa cadangan yang telah dikemukakan oleh pengkaji agar dapat meningkatkan tahap penerimaan orang asli terhadap pembelajaran atas talian. Antaranya adalah melalui peranan Jabatan Kemajuan Orang Asli agar menyediakan kemudahan atau peranti yang bersesuaian untuk komuniti orang asli agar mereka dapat mengakses internet dan dapat belajar secara dalam talian. Selain itu, cadangan seterusnya adalah melalui peranan pihak guru yang sewajarnya peka dan menitik beratkan bagaimana mereka boleh melaksanakan peranan mereka untuk menyediakan capaian internet di kawasan pedalaman agar anak-anak orang asli ini dapat menjalani sesi pembelajaran secara dalam talian. Akhir sekali, pengkaji mencadangkan agar pihak kerajaan atau pihak yang terlibat seharusnya menjalankan lebih banyak kajian di sekitar penempatan orang asli agar dapat memiliki persekitaran yang kondusif dan sesuai di samping dapat meningkatkan keinginan serta penerimaan orang asli terhadap pembelajaran secara dalam talian.
Kesimpulannya, tahap penerimaan orang asli terhadap pembelajaran dalam talian adalah kurang memberangsangkan dan mereka masih belum terbuka untuk menerima pembelajaran secara dalam talian. Hal ini disebabkan adalah mereka masih terikat dengan sistem pembelajaran secara bersemuka yang menurut mereka adalah lebih menarik dan mudah difahami berbanding pembelajaran dalam talian, di mana rata-rata penduduk orang asli ini diketahui masih kurang celik berkaitan IT dan bidang ICT serta mereka masih tidak dapat menerajui perkembangan teknologi kini seperti masyarakat perdana yang lain.